cikgu cakap apa? Yang ni kan, nama dia apa tadi yang bawah ni? Yang ni, haba pendam tentu apa? Pelakuran. Pelakuran. Ingat nama dia special. Pelakuran tu sebenarnya memang dia ceritakan proses pepejal jadi cecair ataupun cecair jadi pepejal lah. Cuma kita tak panggil dia peleburan dengan apa tadi, pembekuan ni kita panggil dia pelakuran. Jadi yang ni pelakuran, yang ni haba pendam tentu penguapan. Jadi dia berbeza sebab dia perlu kuantiti haba yang berbeza. Mana satu yang perlu kuantiti haba yang lebih banyak? Yang penguapan ke pelakuran? Penguapan. Penguapan. Jadi lagi lama masa diambil, maksudnya dia perlukan lebih banyak tenaga untuk bertukar sepenuhnya daripada keadaan cecair kepada gas. Jadi kalau kata kamu tunggu, kamu punya air tu tukar semua daripada cecair 1 kg air tukar jadi gas, kamu kena tunggu lama. Tapi nak tunggu ais cair sekejap je dia cair. Okey. Jadi kita nak tulis takrif dia. Takrif dia ayat dia, rupa dia macam yang ke atas ni, cuma kita kena sebut dia bertukar daripada keadaan apa kepada keadaan apa. Dan perkataan tentu ni, apa maksud perkataan tentu? Itu dah belajar dah, muatan haba tentu. Tentu ni untuk apa? 1 kilogram. Khas untuk 1 kilogram. Jadi cuba kamu bagi tahu cikgu apa takrif untuk haba pendam tentu pelakuran. Apa dia? Mana ayat dia? Kuantiti haba yang diperlukan untuk sambung ayat cikgu. Kuantiti haba yang diperlukan untuk apa? Untuk menaikkan suhu banding tu sebanyak 1 darjah Celsius. Kan Aisyah, yang tu untuk muatan haba, ini untuk haba pendam. Suhu dia tak meningkat. Kan? Sorry cikgu, sorry tersalah tengok. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan, yang sebut peleburan, untuk menukarkan keadaan daripada mana ke mana, daripada apa ke apa. Daripada pepejal ke cecair. Daripada pepejal ke cecair. Kuantiti haba diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan. Kamu boleh tulis 1 kg awal pun boleh, ataupun tulis last pun tak apa. Turutan dia tak penting. Daripada pepejal kepada cecair. Apa ujung tu kena bubuh apa? Lagi kat ujung tu yang penting tadi. Tanpa perubahan suhu. Tanpa perubahan suhu. Tanpa perubahan suhu. Jadi kuantiti haba diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada pepejal kepada cecair tanpa perubahan suhu. Jadi bila sebut semua ni lengkap, baru dia bagi kamu 1 markah. Yang ni untuk 1 markah lah takrif. Tanpa perubahan suhu. Jadi yang ni dia selalu tanya lah, kalau kata bawah tu soalan yang berkaitan dengan haba pendam, dia akan tanyakan dulu, apa itu haba pendam? Sebab dia nak bagi tahu kamu clue yang soalan ni soalan haba pendam. Jadi dia akan tanya kamu takrif haba pendam dulu. Okay. Yang next one ni, yang haba pendam tentu penguapan. Apa takrif dia? Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kilogram bahan daripada cecair kepada gas tanpa perubahan suhu. Okey, daripada cecair kepada gas. Jadi diperlukan untuk menukarkan. Kalau kata kamu bagi sini takrif dia, kamu macam senang ke je nak ingat kan? Sebab logik kan, untuk menukarkan 1 kg bahan daripada cikgu sambung-sambung tulis cacing-cacing, cecair kepada gas. Sebab penguapan, cikgu rasa penguapan ni senang ingat sebab nama dia tu logik kan. Kalau pelakuran ni kamu jarang dengar. Jadi kalau kamu hafal penguapan, kamu automatik ingat pelakuran lah. Macam tu. Cikgu selalu kalau ada 2 benda yang lebih kurang, cikgu hafal 1 saja. Jadi dia automatik kamu akan ingat dua-dua. Kalau kita hafal dua-dua, kita mungkin akan jadi terbalik. Jadi 1 kg bahan daripada cecair kepada gas tanpa perubahan suhu. Okey, jadi dia ada formula dia sebab kita boleh kira kita punya muatan haba tentu, haba pendam tentu ni.
Jadi formula dia lagi senang sebab dia tak ada perubahan suhu. Jadi hari tu formula untuk muatan haba tertentu Q sama dengan MC theta kan. Theta tu perubahan suhu. Jadi sekarang ni kita ada formula untuk haba pendam. Kamu Q adalah sama dengan ML. Jadi nampak tak L ni? L ni boleh jadi sama ada pelakuran. Kalau pelakuran dalam bahasa Inggeris dia fusion. Jadi sebab tu simbol dia F. Jadi kalau penguapan ni vaporization. Sebab tu simbol dia V. Jadi kalau dia suruh kamu kira haba pendam tentu pelakuran, kamu tengok senarai yang dia bagi tu, mana satu yang berkaitan dengan pelakuran. Okay. Jadi kalau dia ada asing-asing, maknanya dia akan bagi kamu banyak pemalar untuk kamu kira soalan tu. Jadi yang ni apa tadi? Vaporization. Okay, jadi Q sama dengan ML. M ni apa? Jisim. Jisim. Okay. Q? Kuantiti haba. Kamu punya tenaga haba. Kuantiti haba kamu. Kuantiti haba. Tak apalah. Kuantiti haba. Okay, jadi L ni kamu punya pemalar kita kata. Sebab tiap-tiap bahan ada nilai yang berbeza. Jadi, kalau kita panaskan naftalena, kita punya pemalar haba pendam tentu tu berbeza dengan kalau kita panaskan air. Jadi dia satu nilai yang tetap. Okay. Jadi dia pemalar, nilai pemalar. Sama macam kamu punya C kan. Untuk tiap-tiap bahan tu dia ada berbeza. Jadi dia perlukan tenaga yang berbeza lah untuk tukar keadaan dia. Jadi sama ada penguapan ataupun pelakuran. Okay. Jadi yang ni cikgu tunjuk kamu table. Yang ni dalam buku teks kamu ada, memang yang ni cikgu ambil di buku teks. Jadi bahan-bahan berbeza, nampak tak? Jadi kita ada lilin. Di dalam keadaan suhu bilik dia keadaan dia pepejal lah. Lepas tu dia takat lebur dia. Takat lebur dia 46 hingga 68 darjah Celsius. Masa kamu nyalakan tu dia dah cair dah kan? Sebab tu lah, sebab 46 dia dah cair. Okay, lepas tu ni nilai haba pendam tentu pelakuran dia, maknanya nak tukarkan dia daripada pepejal kepada cecair 1.45 hingga 2.10 darab 10 kuasa 5. Nampak tak? Banyak. Jadi untuk kita tukarkan keadaan kita punya jirim tu, dia perlu lagi banyak tenaga haba daripada untuk kita panaskan dia, untuk tambahkan tenaga kinetik dia. Kuasa dia semua besar-besar. Jadi yang ni dia tak bagi takat didih dia dengan haba pendam tentu penguapan ni kan. Mungkin kita tak tahu. Okey, jadi kita ada bahan lain macam plumbum, cuprum. Yang ni yang penting sekali, ais. Ais ni dikata dalam keadaan fasa suhu bilik ni pepejal. Bolehlah kita boleh jumpa dalam keadaan pepejal. Tapi dia dah mula melebur lah kan. Tapi kalau waktu kamu punya ais tu dah cair, tapi selagi dia masih lagi dalam keadaan ais, maknanya masih lagi kamu nampak dia dalam bentuk square tu, suhu dia masih lagi kosong. Kan? Okay. Jadi dia punya haba pendam tentu pelakuran, maknanya nak tukar ais jadi air 3.34 darab 10 kuasa 5 joule per kg. Per kg sebab apa? Yang ni kan formula dia Q sama dengan ML kan. Jadi kalau kata kita nak L dia, kalau dia suruh cari L, dia sama dengan Q bahagi dengan M kan. Jadi Q ni dia punya unit dia joule. M ni unit dia apa? kg. Kg. Jadi sebab tu kita dapat joule per kg. Jadi dia tak ada darjah Celsius sebab tiada perubahan suhu. Alright. Jadi ais, lepas tu ais bertukar jadi air. Air ni dia punya takat didih dia 100, kamu tahu. Dan nampak tak? Dia punya haba pendam tentu penguapan dia 22.6 darab 10 kuasa 5. Tadi 3.34 kan? Yang ni maknanya 2.26 lah darab 10 kuasa 6. Maknanya dia ada banyak, dia ada nilai dia besar banyak berbanding dengan masa dia ais tu. Sebab tu kamu tengok graf tu pun dia panjang lebih lagi waktu dalam keadaan dia nak tukar dia cecair kepada gas tu. Selain tu kita ada petrol. Petrol kalau kamu nak tahu kan. Jadi yang ni yang selebih-lebih ni. Mari kita try buat satu soalan. Jadi kalau exam ya. Kenapa minyak zaitun tu ada takat lebur dia? Dia ada takat sedangkan bukan dia dah cecair. Oh, dia kata takat lebur dia 6 darjah Celsius. Rendah lah ni. Kalau kata minyak zaitun tu macam minyak kelapa, kamu pernah masuk dalam peti ais? Pernah tak?
Tahu Jadi pernah? keras. Dia beku. Macam minyak kelapa kalau suhu dia rendah dia akan beku. Minyak zaitun pun sama kot. Nanti kat rumah kamu cuba letak minyak zaitun dalam peti ais, dia beku. Cikgu pernah letak, cikgu biasa letak semua benda dalam peti ais sebab cikgu ada tikus kat rumah. Jadi cikgu punya minyak zaitun pun dia beku. Jadi 6 darjah Celsius dia lebur. Tapi dia punya takat lebur dia rendah lah. Maknanya dalam keadaan bilik dia dalam keadaan cecair. Okay. Okay. Macam mana pula dengan ais kering? Ais kering tu karbon dioksida yang kita bekukan kan? Ais kering ni dia special sebab dia tukar terus daripada keadaan pepecah, tukar terus daripada gas. Dia contoh yang pemujawapan tu. Faham? Jadi dia masa dia beku tu suhu dia sangat rendah lah. Kita nak tukarkan gas karbon dioksida tu kepada pepecah, kita kena kenakan tekanan yang tinggi pada dia dan suhu yang rendah. Dia dalam keadaan pejal. Jadi kita bawa je keluar, kita bawa je pergi suhu bilik, dia terus keluar asap kan. Sebab tu kita guna dia sebagai, kalau kata kita nak asap-asap, dulu kan ada makanan viral yang asap-asap tu kan, dia bubuh ais kering. Jadi bila dia terdedah pada suhu tinggi, terus dia tukar jadi gas. Dia tak ada fasa cecair. Faham? Jadi daripada pepecah terus tukar jadi gas. Jadi sebab tu kamu tak boleh pegang ais kering dengan tangan kamu. Sebab suhu dia sangat rendah. Bila benda tu sangat rendah, dia akan bagi kamu melecur. Jadi dia akan lecur sama macam kalau kamu pegang benda yang sangat panas, dia akan jadi melecur kan. Jadi kalau benda tu sangat sejuk pun dia akan jadi kesan melecur juga. Jadi kalau ada ais kering, sebab tu ada orang kes yang meninggal dunia sebab dia minum air viral tu, agaknya masih lagi ada ais karbon dioksida tu kat dia kan, ais kering tu. Jadi dia bahaya, dia melecur. Alright. Mari kita try buat soalan. Soalan ni agak mencabar sebab kamu kena analisis graf dia, kiranya macam soalan kebat lah. Mari kita tengok. Yang ni graf apa? Tadi graf tu naik tangga kan? Naik tangga tu graf pemanasan. Yang ni graf apa? Penyejukan. Graf lengkungan penyejukan. Sebab kalau kata kamu buat pakai tangan kamu freehand kan, dia jadi lengkung. Yang ni sambung, dia sambung tajam-tajam. Kalau kamu buat dia smooth ya. Alright, jadi kata yang ni graf lengkungan penyejukan bagi suatu bahan X dengan jisim 1 kg. Maknanya kita ada 1 kg bahan X tu dengan pemanas. Maknanya kita, dia tengah sejuk kan, jadi dia tak ada pemanah lah kan. Apa cikgu bubuh pemanah kat dia? Sekejap. Ni cikgu lah ni mereka soalan. Dia menyejuk. Kalau dia menyejuk macam mana kamu nak cari dia punya apa? Macam tak betul soalan cikgu ni. Mana ada pemanah kan? Tak apalah. Cikgu rasa soalan ni cikgu tersilap. Kalau kata dia tengah dia tengah menyejuk, apa jadi kat haba dia? Haba dia pergi mana? Haba dia pindah ke mana? Dibebaskan. Dia akan bebas ke persekitaran. Jadi katakan tak tahulah ni apa. Ni bahan apa. Jadi kita label dulu gambar ni. Soalan kat bawah tu, sebab ini penyejukan kan, dia bebaskan kepada persekitaran. Jadi soalan bawah tu maknanya tak boleh jawab lah. Sorry, cikgu tersalah. Okay. Jadi yang ni bahagian dia kata dia tengah sejukkan bahan tu daripada keadaan dia pepecah sampai dia jadi gas. Yang first state ni apa? Kita nak labelkan dia. Yang ni apa? Dia punya keadaan dia. Gas. Betul, gas. Betul? Pepecah. Gas. Sebab yang ni graf penyejukan kan? Jadi kalau penyejukan yang graf turun tangga tu, kita start dalam keadaan dia gas. Lepas tu kita sejuk kat dia, maknanya dia serak haba ke dia bebas haba? Bebas. Dia bebas haba. Dia bebas haba sampai last kali kat keadaan last ni dia jadi pepecah. Jadi yang ni gas, lepas tu yang masa landai ni dia tukar fasa, dia tukar jadi mana ke mana. Dia tukar jadi apa ke apa. Gas ke cecair. Gas kepada cecair. Gas campur cecair. Okey, jadi yang ni kita label sebagai apa ni masa dia tengah tukar ni. Yang ni takat apa? Hmm, 120 tu takat apa? Takat apa? Takat didih. Takat didih dia, betul lah. Sama label macam kat atas tu. Ini takat didih. Okey, jadi yang ni haba dibebaskan persekitaran kan?
Jadi haba dibebaskan sebab dia tengah membentuk semula ikatan. Jadi haba pendam dibebaskan. Yang ni haba pendam apa yang dibebaskan masa dia nak tukar dari gas kepada cecair ni? Haba pendam apa? Penguapan. Penguapan. Haba pendam tentu penguapan dibebaskan untuk membentuk semula ikatan. Nampak? Bila dia nak bentuk semula ikatan, dia kena bebaskan tenaga haba dia. Dan masa tu molekul tu bergerak di antara satu sama lain, masih lagi bergerak lah tapi bergerak kurang aktif kan. Masa dalam keadaan gas, tenaga kinetik dia paling tinggi. Dia turun kan, tenaga kinetik dia berkurang. Jadi waktu dia kat sini dia boleh buat ikatan dia. Jadi masa tu tenaga kinetik dia tidak berubah. Masa dia tengah buat ikatan tu tak berubah tenaga kinetik dia sebab suhu dia malar. Alright, jadi fasa yang sini apa dia? Gas, ni gas cecair, yang ni cecair. Cecair. Okey, jadi yang ni suhu dia turun. Lepas tu tiba-tiba suhu tak turun. Sebab dia tengah bebaskan haba dia lagi. Kat sini keadaan dia apa? Cecair dan gas. Cecair dan pepejal. Cecair dan pepejal. Cecair campur pepejal. Okey. Okey, last kali dia jadi apa? Pepejal. Okey. Jadi daripada gas all the way jadi pepejal. Kat sini dia membebaskan haba apa? Haba pendam? Pelakuran. Haba pendam tentu pelakuran. Haba pendam tentu pelakuran. Jadi untuk yang ni kan. Okey. Jadi haba pendam dibebaskan supaya ikatan antara molekul dikuatkan. Jadi masa dia nak tukar jadi pepejal, molekul tu akan bergetar pada kedudukan yang tetap, betul? Sebab pepejal kan dia comel, dia bentuk macam kata dia ada shape kan. Jadi masa tu dia punya molekul tu dah terikat untuk bergetar pada kedudukan yang tetap. Tenaga kinetik dia tidak berubah dan suhu dia malar. Jadi patutnya suhu dia turun, tapi sebab waktu di tengah tukar fasa dia bebaskan haba, jadi suhu dia steady waktu tu. Jadi dia bebaskan haba kepada persekitaran. Jadi haba dibebaskan kat sini, kat dua keadaan. Haba dibebaskan ke persekitaran. Ke persekitaran. Alright. Jadi yang ni habis dah labeling dia, Sat. Rasa cikgu ada latihan. Cikgu try buka untuk kamu satu. Bank soalan cikgu. Cikgu kalau ambil soalan cikgu simpan dalam file, cikgu panggil dia bank soalan. Control. Ni dia dah buka bank soalan ni. Bank soalan. Kita try buat soalan yang berkaitan dengan graf. Sebab yang tu dia mencabar sikit. Mana? Yang ni boleh. Ni boleh. Okey, nampak tak soalan cikgu ni? Nampak? Nampak tak yang ni graf pemanasan tadi kan? Okey, jadi dia kata kat kamu suatu bahan berjisim 0.05 kg dipanaskan dari keadaan pepejal dengan menggunakan panas rendam. Jadi dia akan cakap start daripada keadaan apa. Okey. Jadi dia kata pemanas rendam tu dia bagi specification sebab kalau kita pakai panas rendam kita kena pakai formula Q sama dengan PT tu kan. Untuk kita kira tenaga haba dia. Alright, jadi dia kata rajah menunjukkan kelok. Kelok ni namanya kelok. Kelok pemanasan bagi bahan tersebut. Jadi nampak tak dia dah bagi kamu maklumat apa kat sini? Dia bagi kat sini suhu. Lepas tu kat sini masa. Jadi dia tengah panaskan daripada keadaan pepejal kan. Jadi kat sini dia pepejal. Jadi masa kamu dapat graf kamu kena tahu keadaan jirim dia apa. Kat sini dia keadaan apa? Tengah-tengah ni. Pepejal kepada pepejal campur cecair. Cecair. Jadi dia akan kekal suhu tu sampai semua tukar jadi cecair kan. Jadi last kali dalam keadaan cecair. Lepas tu dia ada kat atas ni. Yang ni fasa apa? Cecair dan gas. Cecair kepada gas. Jadi cecair campur dengan gas. Alright. Berdasarkan graf, apakah takat didih bagi bahan itu? Apa takat didih dia? 78. 218. Takat didih. Takat didih ni kan. Yang ni panggil apa 78 ni?
Takat lebur. Takat lebur. Yang ni takat didih. 218 darjah Celsius. Okey, dapat 1 markah. Okey, dia tanya kamu, nyatakan perubahan suhu bagi bahan itu semasa proses peleburan. Apa perubahan suhu yang berlaku waktu proses peleburan? Ada ke? Nyatakan perubahan suhu bagi bahan itu semasa proses peleburan. Ada perubahan suhu tak? Tak ada. Tak ada. Yang ni trick question. Jawapan ni tiada perubahan suhu. Sebab masa dia tengah tukar fasa, dia tengah diguna tenaga haba tu untuk apa? Melemahkan ikatan. Melemahkan ikatan antara molekul. Okey, hitungkan tenaga haba yang diperlukan untuk proses peleburan bagi bahan itu. Jadi dia kata hitungkan tenaga haba, maknanya dia nak apa? Dia nak Q kan? Jadi dia nak Q untuk proses peleburan bahan itu. Maknanya dia kata nak meleburkan bahan ni daripada keadaan pepejal, nak tukar dia jadi cecair. Yang tu kot masuk dia. Hitungkan tenaga haba diperlukan untuk proses peleburan bagi bahan itu. Dengan haba pendam tentu pelakuran. Jadi kalau kata dia nak proses peleburan, maknanya dia nak semua sekali ke dia bagi 2 markah. Sekejap cikgu check. Cikgu pun dah lupa. 0.1 darab ni. RM15,600. Mari kita kira. Hitungkan tenaga haba diperlukan untuk proses peleburan bagi bahan itu. Jadi kita anggapkan kalau kata proses peleburan dia start daripada keadaan dia pepejal kan, kepada dia keadaan dia yang cecair ni sampai masa yang 3.6 ni cikgu rasa. Mari kita kira. Jadi nampak tak yang ni suhu dia meningkat kan. Jadi kalau suhu meningkat dia melibatkan formula apa? Kalau suhu meningkat. Kalau sini dia tengah ambil haba dia untuk tambah tenaga kinetik. Jadi yang ni dia melibatkan apa? Okay. Kalau kita nak kira kita pakai formula apa untuk cari tenaga haba tu? Bahagian sini. Q sama dengan PT. Q sama dengan PT, betul? Q sama dengan PT. Sebab dia bagi kamu masa kan? Betul? Jadi P ni power darab dengan time. Okay. Jadi dia ada bagi kamu maklumat apa? Hitungkan tenaga haba yang diperlukan untuk proses peleburan bahan itu. Lepas tu yang ni suhu dia tak berubah kan? Sat. Ni nak tenaga haba je kan? Nak ambil daripada sini ke? Betul lah, semua pakai formula ni kan? Sebab cuma kita kena ambil masa dia. Jadi masa dia daripada sini sampai sini. Betul ke? Sekejap cikgu dia bukan apa, cikgu tahu macam nak buat. Cuma cikgu tak pasti maksud dia daripada sini ke sini ke sini ke sini. Tapi dia tak bagi C kan? Ya kot. Dia nak masa proses peleburan itu sahaja. Proses peleburan. Ya. Sorry. Okay. Jadi proses peleburan tu boleh ikut ke ni? Faham ke? sorry cikgu. Asyik backtrack je. Okay, sat. Jadi kalau dia kata proses peleburan, betul lah straightforward daripada sini ke sini. Betul tak? Jadi yang ni waktu dia tengah melebur kan. Jadi dia suruh kira tenaga haba tu. Aisyah kata betul kita akan pakai formula Q sama dengan PT. Boleh? Jadi Q tu tenaga haba yang kita nak. Power tadi berapa kita punya power pemanas rendam tu? 1000 watt. Juga 1000 ni. Ni 0.1 kilowatt. Berapa tu? 0.1. 0.1 tu berapa watt? 100 watt. 100 watt kan. Jadi power kamu 100 watt. Okay, masa yang dia ambil berapa? Daripada sini ke sini. Kita kena buat apa tadi? Kamu dah nampak kan? Kita kena buat apa macam nak cari masa di antara ni? Kena buat apa? 3.6 tolak 1.0. Kita kena tolak tapi masa ni dalam minit kan. Jadi kita kena buat apa? Bagi 60. Bagi ke darab?
Darab. Darab 60. Darab 60. Dekat darab 60 dapat berapa dia punya masa? 156. 256. 256 yang ni? Ni. Ya, 150. 156 saat. Alright, jadi kita masukkan dalam formula Q sama dengan PT. Dapat apa? Power darabkan dengan time. Jadi Q adalah sama dengan 100 darab dengan 156. 15,600. 15,600 Joule. Alright. 15,600. Okey, betul lah nah. Jadi bila dia kata proses peleburan maknanya dia nak masa dia tengah melebur tu lah. Okey, daripada sini ke sini dia tengah melebur. Dia tak termasuk bahagian yang awal ni. Okey. Jadi yang ni jawapan dia 15,600 Joule. Okey, jadi dia suruh kirakan haba pendam tentu pelakuran untuk bahan tu. Macam mana kita nak buat? Kita dah ada tenaga haba yang diserap dah kan? Daripada daripada sistem tu dia ambil tenaga banyak ni untuk putuskan ikatan kan. Jadi lepas kita dah ada ni, macam mana kita nak kira haba pendam tentu pelakuran untuk bahan kat atas tu? Kita masuk dalam formula apa? Q sama dengan ML. Jadi kita akan ambil Q sama dengan ML. Jadi dia serap haba daripada sistem tu, maknanya yang ni nilai haba yang dia ambil 15,600. Jadi kita ganti kat tempat Q tu 15,600. Berapa jisim bahan ni tadi? Berapa kilogram? Tengok balik. Berapa kilogram? Berapa kilogram? Nampak? 0.05. 0.05. Jadi kita gantikan jadi yang ni 0.05. Lepas tu kita nak cari L kan? Jadi yang ni pelakuran kan, jadi dia LF. Okey, last kali LF kita dapat berapa? Ambil je 15,600 bahagi 112,000 112,000 Joule per kilogram. Mana jawapan dia? Ni 312,000 kamu dapat. 312,000. Ya. Alright, betul? Jadi boleh tulis 312,000 Joule per kg ataupun kita tukarkan dia jadi kilojoule. Kalau tukar jadi kilojoule kita buat apa? Kita bahagikan dengan 1000 kan. Jadi undur kita boleh tulis 312 kilojoule. Kilo kg pula. Kilojoule per kg. Jadi joule lah. Kg. Okey, kita dah dapat dah jawapan untuk soalan tu. Mari kita tengok balik nota kita. Jadi macam masa kita belajar muatan haba tu, untuk next class ni cikgu akan buat latihan dengan kamu yang berkaitan dengan haba pendam, banyak lagi latihan supaya kita boleh tengok soalan-soalan yang mungkin keluar. Alright. Jadi kita ada eksperimen. Jadi kalau tahun lepas cikgu buatlah ni eksperimen ni. Seronok kalau buat eksperimen haba ni sebab kita ada pemanah rendam, kita akan panaskan kan. Di first kali ini eksperimen untuk mencari haba pendam tentu pelakuran ais. Jadi kita nak cari ais punya haba pendam tentu pelakuran. Jadi yang ni setup dia. Kita akan pakai ais yang hancur. Kenapa kamu rasa kita pakai ais yang hancur? Kita tak pakai ais yang besar-besar. Kenapa ais tu kena hancur? Siapa tahu? Untuk dapatkan haba yang sekata. Untuk dapatkan pemanasan sekata supaya sentuhan terma dia lebih baik kan. Jadi kita letak ais tu dalam corong kita. Lepas tu kita letak pemanah rendam dalam dia. Jadi kita ada 2 set kat sini. Dia buat 1 set kawalan, 1 set eksperimen. Siapa tahu kenapa kita kena buat 2 set radas ni. Kita memang akan buat 2 kalau kita buat eksperimen ni. Kenapa kita buat 2? Satu ni kita akan panaskan, satu ni tak. Kenapa kita kena buat 2? Kenapa dia panggil set kawalan? Kenapa? Apa jadi untuk kes yang ni? Kenapa kena ada yang first one? Kenapa kita nak banding? Apa yang kita nak banding? Siapa tahu kenapa kena ada set kawalan untuk eksperimen yang melibatkan ais melebur ni? Jadi dua-dua beaker ni kamu nampak ada air.
Jadi air yang ni banyak sebab yang ni kita akan onkan pemanas rendam tu kan. Pemanas rendam tu akan memanaskan ais ni. Tapi yang ni mana datang air ni? Kenapa ada air dalam bekas set kawalan ni? Daripada ais tu. Kenapa ais tu melebur? Sebab apa suhu kat sekarang ni apa? Bilik kan. Suhu bilik. Jadi ais ni kan dia melebur pada 0 darjah Celsius kan? Betul lah. Jadi bila kita buat dia dalam suhu bilik, dia ada yang dia akan lebur sendiri. Bukan sebab pemanas rendam kamu tapi sebab diserap haba daripada persekitaran. Faham? Jadi kita kena pasang satu set kawalan supaya kita tahu banyak mana ais ni yang dah melebur disebabkan oleh persekitaran. Banyak mana yang betul-betul melebur disebabkan oleh haba daripada pemanas rendam kita. Faham? Sebab tu kita ada dua setup. Yang ni kita panggil sebagai set kawalan sebab kita nak tahu banyak mana ais yang terhasil daripada haba yang diserap daripada persekitaran. Jadi yang ni satu eksperimen kita yang sebenar. Kita letak dia atas satu neraca elektronik nah. Jadi dia kata kalau kata yang ni ada prosedur dia. Letakkan bika bagi set eksperimen dan set kawalan masing-masing di atas neraca elektronik. Set semula kedua-dua neraca elektronik pada bacaan sifar. Jadi dia timbang bika kosong dulu kan. Jadi dia letak bika tu, lepas tu dia picit neraca elektronik tu supaya baca sifar. Lepas tu dia kata sediakan radas. Pada awalnya kedua-dua bika dan neraca elektronik tidak berada di bawah corong turus masing-masing. Jadi dia tak letak bika ni, lepas dia dah tu dia alih bika tu. Sebab apa dia nak tunggu dua-dua orang ni mana dia? Ni dia nak tunggu dua-dua orang ni air dia menitis keluar dengan kadar yang tetap. Jadi dia nak check yang dua-dua ni dapat haba yang sama daripada persekitaran. Jadi dia tunggu dua-dua orang ni supaya dia tengok air titik tu sama tak antara radas kawalan ni dengan set eksperimen. Jadi kalau kata sama maksudnya dia dah serap haba yang sama banyak daripada persekitaran. Jadi bila air tu dah mantap kita kata dia dah mantap menitis daripada kedua-dua radas tu baru dia letak balik bika tu kat bawah neraca yang dia dah set tadi kan. Lepas tu dia akan mulakan jam randik dia akan panaskan air dalam set eksperimen ni selama 5 minit. Boleh? Jadi dia panaskan air, lepas tu lepas dia dah panaskan dia akan tengok air tu akan cair banyak kan dalam bekas yang ni kan sebab panas rendam tu panaskan ais ni kan. Lepas tu dia akan ambil berapa jisim air untuk yang ni. Okay. Jadi kita ada jisim dua orang kan. Kita ada jisim air yang bekas yang ni yang disebabkan panas rendam dan haba persekitaran. Jadi yang ni jisim air yang hanya disebabkan oleh haba persekitaran. Okay. Jadi macam mana kita nak cari jisim air yang sebenarnya, kita kena tolak. Okay. Jadi lepas kita dah buat semua tu kita tulislah dalam kita punya jadual. Ini cikgu dah bagi kamu nilai dah untuk kita try. Okay, jadi matikan panas rendam dan rekodkan kuasa pemanas P. Jadi kita kena ada maklumat kuasa. Dikatakan jisim air yang terkumpul dalam bika set eksperimen M1. Ni betul ke cikgu tulis ya? Jadi dalam M1 ni nilai air dia 0.12. Cikgu tulis. Ada 120 gram. Okay, lepas tu dalam kata set kawalan tu ada 1 kg air. Cikgu buat simple je lah nombor dia supaya kita boleh kira. Jadi kita punya kuasa pemanas rendam tu 1000 watt dan kita panaskan selama 5 minit. Jadi 5 minit ni kena tukar jadi saat, 300 saat. Okay, jadi kita nak kira haba pendam tu kan. Jadi kita nak kira haba pendam pakai formula apa? Q sama dengan PT. Kita ada Q dengan PT sebab haba yang dibekalkan tu daripada pemanas rendam kita kan. Jadi kita punya Q dengan PT ni dia bebas haba. Bebas haba. Siapa yang serap haba? Siapa yang serap haba? Ais tu serap haba. Jadi kita akan guna dua formula. Q sama dengan PT dan Q sama dengan ML. Okay, yang ni serap haba. Jadi kita buat andaian yang sama macam sebelum ni. Haba yang dibebaskan adalah sama dengan haba yang diserap. Maknanya kita anggap bahawa semua haba yang dibekalkan oleh pemanas rendam tu diserap oleh air. Tiada yang terbebas ke persekitaran. Okey, jadi kita boleh kira PT ni dulu. PT ni kita ambil 1000 darab dengan masa pemanasan dia berapa? 1000 darab dengan 300.
Dapat berapa? 300,000. 300,000 joule kan? Okey, jadi yang sebelah sini haba yang diserap. Okey, jadi M ni ada dua kan? M1 dengan M2. Jadi tadi M1 tu disebabkan oleh haba persekitaran kan? Betul? Tak. Yang ni eksperimen kita. Oh, terbalik cikgu berbol lah. Cikgu berbol terbalik. Cikgu ingat yang ni radas kawalan kamu. Ni kamu songsangkan nilai ni. Balik cikgu berbol lah. Jadi katakan M1 tu, yang ni kita ikut simbol je. Jadi M1 tu haba persekitaran campur dengan haba pemanas rendam kan? Sebab dia akan melebur juga. Okey, yang M2 tu yang haba persekitaran kita. Haba persekitaran. Jadi kalau kata kita nak haba daripada pemanas rendam tu kita kena buat apa? Tolak. Kita kena tolak. Jadi yang ni kita kena tolak M1 dengan M2 nah. Jadi M1 tolak dengan M2. Okey, jadi yang kita nak cari daripada formula ni siapa? Yang mana satu? Yang mana satu yang kita nak cari? L. Kita nak cari L kan? Jadi Q adalah sama dengan M1 tolak M2 darab dengan L. Oh, nak habis lah, ada lagi seminit. Cikgu akan sambung kamu sekali lagi noh. Sebab ada sikit lagi kat bawah tu cikgu nak ajar. Okey, jadi L sama dengan apa? Q bahagi Q dengan per M1 tolak M2. M1 tolak M2. Okey, jadi Q ni kita dah kira daripada pemanas rendam ni 300,000. Lepas tu M1 tolak M2 dapat berapa? Yang ni dua orang ni tolak. 0.88. 0.88. Jadi kita akan dapat nilai L kita. Berapa dapat nilai L ni? Besar.